Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Ma'idah ayat yang ke-77. Maksudnya, wahai ahli kitab, janganlah kamu melampau-lampau dalam agama kamu secara tidak benar, dan janganlah kamu menurut hawa nafsu suatu kaum yang telah sesat dan telah menyesatkan banyak manusia. Dan juga yakni sekarang mereka telah sesat, yakni jauh daripada jalan yang betul. Masya Allah, jelas sikap fanatik dan juga taksub ini amatlah dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada umat terdahulu, di mana sikap ini amatlah bertentangan dengan sikap adil dan juga sederhana yang menjadi tuntutan dalam agama. Berdasarkan video yang sudah ditayangkan buat tontonan semua, kini wujud satu kelompok manusia yang bertindak agresif dengan terlampau obses untuk menyerupai kejadian haiwan. Bahkan mereka ini merasa bangga apabila mempamerkan keberhasilan mereka dalam melawan hakikat kejadian manusia. Dan sebenarnya kelompok seperti ini terjadi apabila disebabkan oleh terlalu mengejar kepuasan hawa nafsu sehingga berani melanggar dan juga mengabaikan hukum-hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Menurut pandangan Dr. Yusuf Al-Qaradawi, di mana fanatik ataupun taksub ini boleh diistilahkan sebagai sikap yang sangatlah keterlaluan dan melampau dalam suatu pegangan dan juga pendiriannya. Sebagai contoh, Ted Richard yang merubah wajahnya daripada manusia biasa kepada haiwan yang berbentuk seekor burung. Kerana apa? Kerana dia terlalu sayang akan haiwan peliharaannya, sehingga sanggup melabur wang untuk mengubah bentuk wajah. Jadi budaya dan fenomena dan taksub dan juga fanatik ini adalah budaya negatif yang wujud pada zaman mutakhir ini. Fenomena yang seolah-olah dibenarkan padahal sangatlah memberikan kemudaratan dan juga dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tak lupa juga dalam surah At-Tin ayat yang keempat yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, yang bermaksud sesungguhnya benar kami ciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Menurut penghujahan dan juga penerangan serba ringkas tentang isu semasa tadi, maka ia boleh dikaitkan dengan konsep insan seimbang, merangkumi dari segi rohani, jasmani, emosi dan juga intelektual. Maka dari sini kita mengetahui bahawa mempunyai ilmu pengetahuan juga sebahagian daripada aspek intelektual dan juga rohani yang perlu dititik beratkan oleh sekalian umat manusia. Dalam topik ini juga ia dapat dikaitkan dengan perlembagaan insan. Perlembagaan itu sendiri bermaksud peraturan, undang-undang atau erti kata yang lebih mudah difahami, yakni hak yang perlu diketahui, yang perlu diikuti oleh setiap insan itu sendiri. Baik, menurut perspektif Islam, perlembagaan insan bermatlamatkan untuk menjaga maruah diri manusia dan juga kelebihannya ialah ia dapat membezakan antara manusia dan juga makhluk Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Seperti mana yang disebut dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat ke-70 yang bermaksud sesungguhnya kami telah meninggikan darjat anak-anak Adam. Baik, dari ayat ini kita mengetahui bahawa betapa Islam memberikan penghormatan yang tinggi kepada manusia tanpa mengira warna kulit, jantina atau kaum sekalipun. Berbeza dengan perspektif Islam, para pemikir barat pula lebih cenderung dalam mengaitkan hak asasi manusia dengan kebebasan individu semata-mata. Dari kefahaman inilah maka lahirnya pelbagai corak kehidupan manusia moden yang kadang-kala tidak selari dengan fitrah kejadian insan dan bertentangan dengan konsep kejadian manusia yang sebenarnya. Ya, sesetengah manusia melakukan
pembedahan plastik kepada mana-mana anggota tubuh yang masih elok demi mencari kepentingan peribadi, demi nafsu peribadi, ya. Penting untuk kita ketahui bahawa Islam telah meletakkan perlembagaan insan sebagai salah satu bentuk anugerah Allah Subhanahu wa taala kepada khalifahnya di muka bumi ini. Tapi perlu diingat satu prinsip yang penting, bahawa setiap hak yang Allah bagi kepada kita ada batasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Ali Imran ayat 104. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Waltakum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, dan hendaklah ada di kalangan kamu menyeru ataupun berdakwah kepada kebajikan, iaitu mengembangkan Islam dan menyuruh berbuat segala perkara yang baik, serta melarang segala perbuatan yang salah, iaitu buruk dan keji. Mereka yang bersifat demikian itulah orang-orang yang berjaya. Melalui ayat tersebut, jelas di sini menerangkan bahawa diri kita perlulah sentiasa mengajak dalam berbuat kebaikan. Justru saya akan menerangkan apa cabaran yang perlu kita harungi dalam menangani isu ini. Pertama, pada masa kini dakwah Islam berada dalam era baru, iaitu pada era peralihan zaman. Umat Islam sedang berada pada era yang dikenali sebagai masyarakat terbuka. Arus globalisasi dan revolusi dalam bidang komunikasi dan teknologi maklumat menjadikan masyarakat bersifat terbuka menjadi satu realiti. Kecanggihan teknologi yang mewujudkan pelbagai fenomena dan gaya hidup yang baharu menjadikan manusia ini terlalu reka dan alpa pada dunia. Sebagai seorang pendakwah, menjadi satu cabaran untuk kita menggunakan seluruh saluran dan ruang seperti Instagram, Twitter dan Facebook untuk memastikan ajaran agama Islam tersebar, seterusnya membangunkan masyarakat berasaskan panduan dan pedoman cahaya Al-Quran dan Al-Hikmah. Cabaran seterusnya ialah kemampuan daya fikir manusia yang melampaui batas sehingga mereka melanggar hukum asal, iaitu penguasaan akal yang terbatas. Apa yang menjadi mereka sebegitu adalah disebabkan kurangnya pengetahuan ilmu ataupun ceteknya ilmu pengetahuan mereka. Akal yang disirami dengan ilmu menjadikan seseorang itu lebih rasional dan mengenali sesuatu. Akal tidak boleh dibiarkan beroperasi sendiri, melainkan dengan bimbingan agama dan petunjuk yang dibawakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah jalan yang selamat yang membawa manusia menggunakan akalnya mengenai hakikat kehidupan dan pencipta dirinya. Apa yang boleh saya rumuskan ialah manusia ini diciptakan daripada panduan unsur jasad, iaitu fizikal, dan spiritual, iaitu kerohanian, yang melengkapkan kesempurnaan kejadiannya. Al-Quran telah menjelaskan berkaitan penciptaan manusia ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, maksudnya, dan ingatlah peristiwa tatkala Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku, yakni Allah, hendak menciptakan manusia daripada tanah liat yang kering berasal daripada tanah kental yang berubah warna dan baunya. Maka apabila aku sempurnakan kejadiannya serta aku tiupkan pada roh ciptaanku, lalu mereka, yakni para malaikat, sujud kepadanya.
Berdasarkan ayat ini dapatlah difahami manusia ini terbentuk daripada elemen jasad dan spiritual. Ini bererti umat dilingkungi dengan keperluan memenuhi tuntutan keperluan fizikal dan kerohanian yang wujud pada diri setiap individu untuk dipenuhi. Keperluan jasad fizikal dan keperluan spiritual iaitu kerohanian manusia adalah untuk meninggikan jiwa dan roh. Sekian daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.